Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Izzat bin Jamaluddin. Saya Muhammad Hazaruddin bin Cik Harun. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad. Kami akan membentangkan tugasan yang pertama yang bertajuk Analisis Keperluan Sosial Budaya dan implikasinya terhadap pendidikan serta peranan guru sebagai ejen sosiologi di sekolah. Keperluan sosial budaya terhadap pendidikan. Pengenalan oleh Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib, mantan Profesor Madya UiTM, menyatakan sosial budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi suatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat majmuk di Malaysia akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan secara khususnya kepada suasana pembelajaran. Keperluan kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan. Yang pertama, mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, sempurna dan optimal. Yang kedua, mencapai matlamat akademik dan tuntutan sosial murid. Yang ketiga, merapatkan jurang pendidikan antara kaum. Yang keempat, lebih menghargai kepelbagaian budaya di kalangan pelajar. Dan yang kelima, memupuk keterbukaan serta dapat membina hubungan interaksi antara pelbagai kaum dalam bilik darjah. implikasi sosial budaya terhadap pendidikan. Terdapat beberapa implikasinya terhadap pendidikan. Implikasi yang pertama iaitu terhadap murid. Murid akan bersosial dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran, iaitu berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuat sikap prejudis terhadap bangsa lain. Selain itu, murid juga akan menggunakan bahasa standard semasa berkomunikasi sesama rakan. Dialek mengikut kaum akhirnya dapat dielakkan. Implikasi yang kedua iaitu terhadap guru. Guru akan menghormati dan bersikap adil kepada semua murid tanpa membezakan mana-mana kaum. Seterusnya, guru juga akan bertanggungjawab membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berasaskan latar belakang dan harus bijak dalam mengendalikan murid di mana akan wujud pergaulan bebas, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Implikasi yang seterusnya adalah implikasi terhadap sekolah. Melaksanakan aktiviti yang dapat memupuk perpaduan dan integrasi kaum. Sekolah juga mewujudkan kelak rukun negara sebagai aktiviti ko-kurikulum dan penghayatan murid akan kepentingan perpaduan. Implikasi yang terakhir iaitu implikasi terhadap kurikulum. Kurikulum tersirat. Yang pertama, nilai-nilai murni yang dibentuk oleh warga sekolah sendiri seperti amalan, peraturan, pertalian dan struktur di sekolah. Yang kedua, akan dijalankan secara tidak langsung seperti murid mempelajari tingkah laku baik guru, iaitu guru menjadi role model pada murid. Ini adalah ringkasan daripada implikasi sosial budaya terhadap pendidikan. Murid. Yang pertama terhadap murid iaitu gaya belajar dan fikir, kaum etnik, bahasa dan komunikasi, ketepatan dan kelas, gender. Guru. Implikasi terhadap guru pula pengurusan hubungan, layanan adil, pembelajaran kooperatif, pemilihan sumber, jagaan guru, bahasa. Implikasi terhadap sekolah iaitu sekolah, sekolah, kualiti sekolah dan terakhir kurikulum tersirat, struktur organisasi sekolah, budaya sekolah dan konflik nilai. Seterusnya, saya akan menyebut akan peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Menurut Reynolds 2001, guru dapat menyedarkan pelajar tentang kepentingan nilai, sikap dan budaya antara kaum supaya mereka dapat mengatasi pelbagai isu perkauman yang mungkin akan berlaku pada masa hadapan. Antara peranan guru sebagai ejen sosiologi pendidikan di sekolah. Yang pertama, guru perlu menghormati kepercayaan
dan amalan agama yang dianuti oleh setiap murid dalam didik belajar, iaitu dalam proses pembentukan kendiri. Yang kedua, guru juga perlu menggunakan bahasa standard dalam pertuturan di kalangan pelajar. Yang ketiga, perlu merancang aktiviti PDPC yang berkesan bagi memupuk semangat perpaduan kaum. Yang keempat, membentuk persekitaran bilik darjah yang kondusif dan mesra budaya. Dan yang kelima, menggunakan pendekatan kasih sayang dalam komunikasi dengan murid. Sebagai contoh, guru perlu menegur kesalahan murid dengan cara berhemah. Ini antara contoh peranan guru dalam meraihkan sosio budaya di dalam kelas yang pelbagai kaum. Yang pertama, guru perlu memahami budaya pelajar itu sendiri. Contohnya, guru menerima jemputan jamuan makan rumah pelajar dan mengalami dan meneroka cara hidup pelajar tersebut. Yang kedua, guru mewujudkan peluang, iaitu guru wujudkan pakatan dalam program sekolah anak angkat di mana pelajar pelbagai kaum boleh berkomunikasi melalui email dan sebagainya. Yang ketiga, guru menggunakan dan menambah baik bahan kurikulum. Sebagai contoh, guru mengajar tajuk pakaian tradisional. Guru menunjukkan gambar pakaian untuk pelbagai kaum. Dan yang terakhir, guru mengumpul maklumat dan mewujudkan perkongsian. Sebagai contoh, guru menggalakkan perbincangan sama murid dalam pengajaran dalam mata pelajaran yang sesuai. Baiklah, antara kesimpulan yang boleh disimpulkan daripada pembentangan tadi, yang pertamanya ialah interaksi sosial yang baik berlaku di sekolah akan menyebabkan suasana pembelajaran kondusif dan harmoni antara kaum. Yang kedua, institusi pendidikan seperti sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti, kemahiran dan pengetahuan pelajar mengenai sosio budaya. Guru merupakan ejen sosiologi penting dalam memberi kefahaman dan kesedaran tentang pentingnya nilai, sikap dan pelbagai budaya antara kaum bagi mengelakkan isu perkauman berlaku. Jadi, kami berharap daripada pembentangan tadi akan memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.